Nabi kata, aku melangkah masuk ke dalam syurga. Tangan kananku di atas bahu Abu Bakar, tangan kiriku di atas bahu Umar. Untungnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tuan-tuan, kalau masuk langkah kaki masuk dalam syurga macam ni, Nabi buat tangan macam ni. Ni Nabi pegang macam ni, Abu Bakar, Nabi pegang macam ni, Umar, macam tu jalan. Tu nak cerita apa tu? Nak cerita kata bahagia dengan orang yang rapat, dengan kawan rapat. Jalan sekali masuk syurga. Nabi pun sebut, apabila seseorang itu masuk ke dalam syurga, Allah pun mula ubah rupa bentuk dia. Hak mana yang tuan-tuan tengok, semua masing-masing tengok jari dia, tengok muka dia, tengok badan dia, tengok kaki dia. Tuan-tuan, hak tu semua pinjaman. Allah akan ambil balik, lepas tu tak bagi dah. Kalau ahli syurga, Allah tukar muka lain. Kalau ahli neraka pun, Allah tukar muka lain, badan lain. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang akan masuk ke dalam syurga akan ditukar oleh Allah ketinggiannya menjadi 60 hasta. 60 hasta tu tinggi siapa? Tinggi Nabi Adam. Lebih kurang tiang ni lah ni, tiang ni. Tiang ni sampai atas tu. Saya rasa 60 hasta, 30 meter. Lebih kurang lah tinggi. Padan lah tuan-tuan, syurga pun besar. Ni kalau kita halus ni nak berjalan jenuh. Jauh. Kan jauh. Syurga pun luas. Allah tukar jadi tinggi. Kita berasa ahli syurga tinggi dah. Tuan-tuan, siapa yang wal'iyadzubillah Allah tetapkan sebagai ahli neraka, wal'iyadzubillah, Nabi kata giginya saja, satu giginya sebesar bukit Uhud. Satu giginya sebesar bukit Uhud. Baru gigi dia saja ahli neraka. Pasal apa ahli neraka ni Allah tukar badan dia sebesar-besarnya? Tuan-tuan, berapa kali ahli syurga tu? Lebih kurang berapa kali? Ni gigi kita. Sak mana badan kita? Kita 160 cm, 170 cm, 150 cm. Gigi berapa ya? Maksudnya ahli neraka ratus kali ganda lebih besar. Tak lah. Betul ya? Ratus kali ganda. No? Subhanallah. Ulama kata apa? Kenapa ahli neraka ni Allah Ta'ala bagi besar? Sebab bila lebang kulit dia lagi lebang, maka lagi banyak kawasan yang dia akan rasa sakit, dibakar dengan api neraka. Tu hikmah dia. Ahli syurga Nabi kata Allah pun tukar jadi tinggi sebab syurga pun besar. Jurdan murdan mukahhalin abna'u 33. Semua jadi tinggi segak. Yang laki kesemuanya kaca, yang perempuan kesemuanya cantik. Tak ada dah hidung penyek ni, tak ada. Kan? Hidung pun sampai tak nampak naik langsung. Tu yang tu pinjaman. Amboi duk risaulah. Pasal apa Allah Ta'ala buat rendah sangat? Pasal apa Allah Ta'ala buat kelam sangat sampai orang tak nampak berjalan malam? Duk risau apa? Tubuh yang Allah bagi, tangan ni pinjaman, badan ni pinjaman, kaki ni pinjaman. Siapa yang masuk syurga, kesemuanya segak, kesemuanya tampan, kesemuanya cantik. Semua umur 33 tahun. Orang perempuan pun 33, hak laki-laki pun 33. Ada riwayat kata orang perempuan 17. Lagi muda. Nabi pun masuk. Qumtu ala babil jannah fa idza 'ammatu ahliha al-fuqara. Nabi kata aku berdiri di depan pintu syurga. Jadi mungkin malam Mi'raj.
Aku berdiri depan pintu syurga. Hak ni last penutup kepada ceramah malam ni. Aku berdiri di hadapan pintu syurga, kata Nabi. Tengok fa idza 'ammatu ahliha al-fuqara. Aku tengok majoriti penduduk syurga adalah di kalangan fakir miskin. Tuan-tuan, siapa majoriti ahli syurga? Orang miskin ke orang kaya? Orang miskin. Hati-hati orang yang Allah bagi harta, tempat kalian sedikit di dalam syurga. Hati-hati orang yang amanahkan harta di tangan dia. Nabi habaq, harta yang ada di tangan kita Allah amanah aja, tumpang letak. Allah ambil kekayaan dunia, tumpang letak di tangan kita, letak atas nama kita. Nabi kata Allah nak tengok bagaimana kamu uruskan amanah itu. Apakah kesemuanya untuk kesenangan kamu sahaja, ataupun sebahagian besarnya dikongsi dengan orang lain yang Allah takdirkan miskin kepada mereka. Fa idza 'ammatu ahliha al-fuqara, majoritinya adalah fakir. Dengan sebab itu, kita kalau Allah bagi amanah ni, duit duduk di tangan kita, amanah Allah, kena berlumba lah. Sebab kuota orang kaya ni sikit. Kuota orang kaya sikit. Dua orang kawan ni masih lagi cerita ni, orang majoriti ahli syurga miskin, masih lagi cerita ni. Ada dua orang kawan baik, seorang kaya, seorang miskin, dua-dua baik di dunia, dua-dua soleh. Hadis ni hadis ni. Ada dua orang, satu orang kaya, satu orang miskin, kawan baik hidup di dunia, dua-dua soleh. Siapa masuk syurga dulu? Si miskin masuk syurga. Selepas 500 tahun barulah dia tengok kawan dia hak kaya ni masuk. Ya Allah. Tuan-tuan, beza apa tuan-tuan? 500 tahun. Bila kawan dia yang soleh, yang baik juga ni, tapi kaya, masuk, dia kata aku sudah yakin bahawasanya kamu telah pun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bukan sebab su'uzan, bukan sebab buruk sangka. Dia kata disebabkan terlalu panjangnya jarak kita masuk ke dalam syurga. Beza tuan-tuan. Tu nasib baik dia soleh, hak kaya tu. Nasib baik dia soleh. Letih berdiri di mahsyar sehingga orang bukan Islam minta, wahai Allah, kalau nak sumbat kami dalam neraka pun kami mau, kami redha. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebabkan terlalu lama. Ana faratukum 'alal haud. Aku akan tunggu kalian di haud. Mimbari fil haud. Nabi kata mimbar aku ada di haud. Mimbar mana? Mimbar yang dulu Nabi berkhutbah ketika hidup. Mimbar yang ada 3 anak tangga. Bukan yang hari ini. Yang hari ini yang moden punya. Dulu zaman Nabi ada berkhutbah di atas mimbar. Mimbar itu dipindahkan ke haud. Orang yang paling awal sekali sampai di telaga itu adalah fuqara'ul muhajirin. Yang awal-awal sebar Islam dengan Nabi SAW, muhajirin di Mekah. Nabi telah pun tunggu. Waktu tu Nabi dah tunggu. Nabi pun cedok air. Yang mana air itu ketika mana dia masuk ke dalam kerongkongan kita. Seperti mana malam ni tuan-tuan teguk air ni, tuan-tuan rasa air itu turun memenuhi perut. Begitulah di mahsyar, di telaga Rasulullah, di telaga Nabi. Bila tuan-tuan minum dengan cawan mewah itu, tuan-tuan akan rasa air itu di mulut tuan-tuan. Rasa, terima kasih Rasulullah, terima kasih Rasulullah. Sonok tak tengok Nabi waktu tu? Hilang hayat. Tengok Nabi, hilang hayat, speechless. Tiba-tiba tuan-tuan, ni yang tiba-tiba ni hadis sahih. Waktu tengah ramai datang tu, dah habis timbang ni, ada satu grup ni 5-60 orang, malaikat rentak dia, tarik pergi ke belakang. Tuan-tuan agak-agak Nabi nampak tak? Nabi nampak apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kata kepada malaikat yang merentap tarik umat dia di depan matanya, umat yang baru nak mendekati dia, nak minum air.
Nabi kata, halumma ashabi, tu umat aku, bawa mai sini, tu umat aku. Rasulullah memang sayang umat, yang tu tak payah cerita. Lalu malaikat pun kata, ya Muhammad, innahum qad baddalu ba'dak, sesungguhnya mereka membuat banyak kemungkaran dan penipuan selepas daripada kamu. Innahum qad baddalu ba'dak, ya Muhammad, kami diperintahkan oleh Allah untuk mengusir mereka seperti mana diusir binatang. Malu kita dengan Nabi, penyayang Rasulullah. Nabi panggil kita, Nabi kata, halumma ni mai sini, umat aku tu jangan halau, umat aku tu jangan halau, sebab mereka melakukan banyak kemungkaran selepas kematian kamu. Kata Al-Imam Nawawi, mereka adalah mereka-mereka yang dihalau tadi adalah mereka-mereka yang Islam tapi tidak sempat bertaubat daripada banyak dosa-dosa besar yang dilakukan. Mereka-mereka yang dihalau tadi adalah di kalangan pemerintah Islam tetapi zalim. Ada kuasa zalim, ada kuasa guna untuk sekat Islam. Hati-hati, hari ini kita berkuasa, satu hari nanti tiada kuasa. Yang termasuk dalam kumpulan ini yang dihuraikan oleh para ulama juga termasuk mereka yang menolong pemerintah yang zalim. Ni hak dua tepi-tepi ni. Ni disebutkan oleh para ulama, antaranya Al-Imam Nawawi. Bukan perkataan saya baca aja malam ni. Bila malaikat kata wahai Muhammad, mereka buat begini-begini, Nabi pun sebut suhqan. Nabi kata pergilah, ambil lah mereka, ambil. Tak apa, kalau macam tu ambil lah. Kalau begitu halaulah mereka, kalau begitu halaulah mereka. Pergi. Malu depan Nabi SAW. Sahabat tanya, ya Rasulullah, telaga ni kamu seorang ke semua Nabi ada? Nabi kata semua Nabi ada, dan tiap-tiap Rasul ada umat yang datang minum di telaga masing-masing, dan telaga yang paling besar, paling mewah, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, manusia bilion-bilion, macam mana kamu nak bezakan di antara umat kamu dan bukan umat kamu? Betul tuan? Hanya umat Nabi Muhammad yang datang di mahsyar, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjali min atharil wudu. Hanya umat aku datang di hari kiamat, anggota wudu mereka bercahaya, dan kita sendiri akan melihat cahaya itu di tangan ni. Kita akan tengok di tangan, kaki kita, tangan kita ada cahaya, muka kita, kepala kita. Maka umat Nabi Muhammad yang tak solat tidak ada cahaya dan tidak dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadat pertama yang akan diselidik oleh Allah ialah solat. Seandainya yang dicatat di dalam buku amalan kita tiada solat, Allah akan perintahkan malaikat untuk humbankan orang ni, tak perlu tengok amal ibadat dia yang lain. Kemudian binatang tu datang, 30 orang ni tengok. Binatang tu datang, sampai dekat, binatang tu bercakap dan berkata-kata, man antum, kamu semua ni siapa? Tuan-tuan, binatang bercakap, takkan kita nak waalaikumsalam lagi? Lembu datang, lembu bagi salam. Dia angkat kaki depan tu bagi salam. Tuan-tuan nak jawab salam? Waalaikumsalam. Awal keluar ini, kita tak sembang dah waktu tu. Kalau kucing tu tegur kita, hari ni makan apa? Kucing lalu dia kata, hari ni abang makan apa? Tak berjalan tuan-tuan, pingsan. Binatang itu binatang. Dabatun ahlab. Tetapi tak boleh dinamakan sebab mereka tak pernah tengok binatang seperti itu. Maka mereka sebut dabatun ahlab, binatang berkaki 4, berjalan dengan 4 kaki, bulunya banyak. Bila dia datang, binatang tu tanya, man antum, dengan mulut dia, man antum, kalian siapa? Bahasa Arab. Tengok orang Arab. Maka dia pani jawab, kami Arab, Nasrani. Daripada semenanjung Arab, kami datang sini. Tiap boleh cerita lagi, tak lari. Semua tak lari duduk tu. Subhanallah. Saya tengok hadis ni, saya kata, berani. Kemudian 30 orang ni tanya, ma anti, kamu ni binatang apa? Dia pun jawab, namanya Jassasah. Jangan buat nama anak pula. Saya buat nama kedai, Jassasah Cafe. Dia kata, hari tu belajar dengan Ustaz Wadi. Itulah tak pergi kuliah. Itu nama tak elok. Binatang yang tak elok. Ada riwayat mengatakan itu iblis. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi dia makhluk yang tak elok. Jassasah. Dia kata nama aku Jassasah. Apa itu Jassasah?